Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah pada hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan oleh golongan-golongan Syiah. Baik, yang pertama sekali dari sudut akidah, Syiah memiliki rukun iman dan Islam yang bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita sebagai orang Islam, kita ada 6 rukun iman kita dan 5 rukun Islam yang mesti kita wajib imani. Kalau rukun iman golongan Syiah ini meletakkan bahawa at-tauhid yang pertama, yang kedua al-adl, keadilan Allah, yang ketiga an-nubuwah, kenabian, yang keempat al-imamah, dan yang kelima al-ma'ad. Berbeza dengan rukun iman bagi kita lah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kalau rukun Islam bagi golongan Syiah ini, yang pertama al-wilayah, pemerintahan, as-salah, kemudian as-saum, kemudian az-zakah dan al-hajj. Berbeza dengan rukun Islam yang kita imani. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Syiah. Syiah memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, dan nabi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini telah diakui oleh para ulama Syiah sendiri, di antaranya Said Nikmatullah Al-Jazairi bila berkata di dalam kitabnya, dan kesimpulannya sesungguhnya kita tidak akan bersepakat dengan mereka, yakni golongan ahli sunnah, sama ada pada Tuhan, Nabi dan Imam. Ini kerana mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka adalah yang menjadikan Muhammad sebagai Nabi dan Abu Bakar sebagai Khalifah selepasnya. Kita tidak pernah menyebut Tuhan sebegitu, juga tiada Nabi seperti itu. Bahkan kita mengatakan Tuhan yang mana meletakkan Abu Bakar sebagai Khalifah selepas Nabi, maka itu bukanlah Tuhan kita, juga Nabi itu bukan Nabi kita. Ini penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Syiah. Tidak mengaku Tuhan dan tidak mengaku Nabi SAW itu sebagai Nabi yang terakhir. Yang ketiga iaitu Syiah tidak mempercayai Al-Quran. Buktinya tidak ada yang mampu mengumpulkan Al-Quran secara keseluruhannya kecuali para imam alaihissalam, dan surga mereka sajalah mengetahui ilmu Al-Quran itu. Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Mahbub dari bin Abi Muqaddam dari Jabir, beliau berkata, aku telah mendengar Abu Ja'far alaihissalam telah berkata, tidak ada seorang manusia pun yang mendakwa bahawa ia telah mengumpulkan Al-Quran keseluruhannya seperti yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang tersebut adalah pembohong, dan tidak ada yang mampu mengumpulkan dan memelihara Al-Quran sebagaimana diturunkan oleh Allah kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para imam selepasnya. Ini bukti penyelewengan golongan Syiah yang tidak mempercayai Al-Quran. Yang keempat iaitu Syiah menghina para nabi alaihissalam. Apa yang disebut oleh Khomeini kepada rakyat Iran pada 15 Sya'ban 1359 Hijrah, beliau berkata, maka setiap nabi dari nabi-nabi yang ada sesungguhnya datang untuk menegakkan keadilan dan tujuannya adalah menerapkannya di seluruh dunia. Akan tetapi mereka, yakni para nabi, tidak berhasil, bahkan sampai penutup para nabi yang datang untuk memperbaiki keadaan manusia dan membimbing mereka serta menerapkan keadilan juga tidak diberikan taufik. Dan sesungguhnya orang yang akan berhasil dengan segala makna kalimat dan menerapkan keadilan di seluruh penjuru adalah Al-Mahdi Al-Muntazar. Ini yang disebut oleh Khomeini kepada rakyat Iran, iaitu mereka menghina para Nabi SAW. Kemudian yang kelima, Syiah mencela para imam. Ini penyelewengan yang kelima yang dilakukan oleh Syiah. Yang keenam, Syiah mencela dan mengkafirkan para sahabat. Bahkan dalam doa kunut Syiah yang termaktub di dalam kitab doa mereka, Miftahul Jinan, ya Allah, dalam selawat mereka, ya Allah berilah selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, laknatlah dua berhala Quraisy, yakni Abu Bakar dan Umar, dan kedua syaitannya, dua tagutnya, dan kedua anak perempuan mereka, iaitu Aisyah dan Hafsah. Ini yang dilakukan oleh golongan Syiah, mencela dan mengkafirkan para sahabat. Yang ketujuh, Syiah juga mencela dan mengkafirkan golongan Ahlussunnah wal Jamaah serta menghalalkan darahnya, bersumberkan dari rukun iman yang batin, imamah,
Akibatnya Syiah bersepakat mengkafirkan sesiapa saja yang tidak beriman dengan imam mereka. Ini yang ketujuh. Yang seterusnya, yang ke-8, Syiah akan menyerang Makkah dan Madinah serta akan menghancurkan Kaabah. Dan yang ke-9, persamaan agama Syiah dengan agama Yahudi. Tidak jauh beza di antara agama Syiah dan agama Yahudi. Yang ke-10, penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Syiah iaitu ma'tam, iaitu ritual memukul badan. Dan yang ke-11, yang terakhir sekali, iaitu mut'ah, kahwin secara kontrak yang dilakukan oleh golongan-golongan Syiah ini. Dan mengikut Syiah, kelebihan mut'ah ini merupakan amalan yang sangat besar kedudukan dan ganjarannya di sisi Syiah. Kitab-kitab utama Syiah menukilkan begitu banyak riwayat daripada imam-imam maksum mereka tentang kelebihan tersebut. Antaranya yang disebut Imam Ja'far As-Sadiq berkata, bukan dari kalangan kita orang yang tidak beriman dengan raja'ah, iaitu kebangkitan sebelum kiamat, dan tidak menganggap halal mut'ah kita. Ini penyelewengan yang dilakukan oleh golongan-golongan Syiah yang sudah pastinya merosakkan akidah umat Islam, sekiranya kita tidak ambil berat berkaitan dengan penyelewengan yang dilakukan ini. Yang paling besar iaitu penyelewengan dari sudut akidah kepada kita seluruh umat Islam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan hati untuk kita sama-sama mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.